Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya dan kumpulan ingin menerangkan isu etika perundangan dan etika organisasi awam bagi subjek UHNT 2131 Seksyen 1 Etika Profesional. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Aisyah binti Yaakob, kedua Muhammad Asfar Haikal bin Jami'an, ketiga saya sendiri iaitu Nurul Ain binti Zulkifli dan akhir sekali ialah Nur Zahira binti Rabani. Selepas itu, saya ingin menerangkan apa itu maksud etika. Definisi etika berbeza mengikut pandangan masing-masing. Aspek utama etika ialah kehidupan yang baik iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh kebanyakan ahli falsafah. Seterusnya, etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan mereka. Seterusnya ialah etika kerja profesional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkah laku ahli profesional. Akhir sekali, etika profesional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkah lakunya sendiri serta masyarakat boleh mengawasi serta menilai sendiri tindakan mereka. Dengan etika secara individu. Individu akan menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mental. Individu juga akan dapat menjaga tingkah laku serta mempunyai kemurnian hati dan kawalan emosi atau kualiti emosi yang dapat membentuk sifat-sifat nilai murni. Secara keluarga, akan wujud perasaan tanggungjawab yang tinggi dan saling hormat menghormati, di mana ia dapat mewujudkan suasana yang aman, mesra dan harmonis. Kerukunan rumah tangga, keutuhan kekeluargaan dan setiap ahli keluarga akan berasa selamat dan bahagia. Secara organisasi atau institusi, masalah pelanggaran disiplin organisasi seperti ponteng kerja, rasuah, penyalahgunaan kuasa, gangguan seksual dan sebagainya tidak akan timbul. Hal ini akan lahirlah suatu budaya kerja yang positif di mana mementingkan produktiviti dan kualiti yang tinggi, persekitaran organisasi yang kondusif, semangat kekeluargaan dalam organisasi berkenaan yang menyumbang kepada peningkatan keuntungan organisasi. Kepada masyarakat dan organisasi, masyarakat akan menjadi lebih progresif, aman, damai dan harmonis. Bagi negara pula juga turut aman, damai, maju dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa. Okey, seterusnya ialah etika dalam perundangan. Okey, maksud perundangan itu sendiri membawa kepada suatu bidang pekerjaan yang dipandang tinggi. Antara contoh pekerjaan yang kita senang nampak di bawah bidang perundangan ialah hakim, magistrat, peguam cara, peguam bela, pendakwa raya, penterjemah dan peguam syari'i. Kod etika bagi bahagian hal ehwal undang-undang adalah berteraskan kepada 3 elemen, iaitu integriti, profesionalisme dan komitmen. Saya mengambil 2 contoh kod etika. Yang pertama ialah kod etika hakim dan kod etika peguam syari'i. Kod etika hakim bermula pada 1 Julai 2009 dan bertujuan untuk menetapkan standard asas untuk mengawal tata kelakuan semua hakim. Antara kod etika hakim yang perlu dipatuhi ialah yang pertama, mendukung semua integriti dan kebebasan badan kehakiman. Kedua, perlu mengelakkan diri dari ketidaksopanan dan gambaran ketidaksopanan dalam aktiviti kehakiman. Seterusnya, hakim perlu melaksanakan tugas-tugas kehakiman dengan adil dan cekap dan akhir sekali membuat pengisytiharan harta. Dan hakim, mana-mana hakim melanggar mana-mana kod etika, ketua hakim yang akan menentukan jenis pelanggaran kod. Seterusnya ialah kod etika peguam syari'i.
kod etika peguam syar'i, mestilah peguam itu mempunyai akhlak dan sikap serta tingkah laku yang mulia dalam melaksanakan tugas serta peranannya. Seterusnya, sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan hukum syarak dan undang-undang menjalankan pembelaan dengan cara yang saksama dan terhormat. Dan akhir sekali, kod etika ini juga adalah satu perkara yang penting bagi sebuah bidang atau institusi supaya dapat mengekalkan nama baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mereka. Isu etika dalam perundangan. Yang pertama, mengenai video yang memaparkan Menteri Undang-Undang Datuk Liew View Keong, Peguam Negara, Tommy Thomas dan Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malunjum antara lain dilihat sedang berdansa ria bersama Peguam Bela dan Peguam Cara iaitu Siti Hakim serta Datuk Abiga Sreevananson pada malam gala yang dianjurkan bersempena pembukaan tahun perundangan 2019. Yang kedua, pada tahun 2016, tulas sebuah video seorang lelaki menyerupai bekas AG Tan Sri Muhammad Apandi Ali sedang berdansa ria bersama bekas menteri-menteri dari Kerajaan Barisan Nasional. Pada tahun 2008, Timbalan Pendakwa Raya DPP Salihuddin Saidin yang bertanggungjawab ke atas kes pembunuhan seorang wanita Mongolia, Altantunya Sharibu, digantikan dengan DPP lain kerana beliau dilihat bermain badminton dengan hakim yang menghakimi kes tersebut, Datuk Muhammad Zaki Mat Yassin. Yang terakhir, pada tahun 2017, Siti Hakim telah didakwa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam sewaktu serbuan dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dilakukan ke atas pertandingan Ratu Cantik, anjuran golongan maknyah dan transgender pada tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Yaakob. Saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu mengenai etika dalam organisasi awam. Makna etika. Etika merujuk kepada perilaku yang patut dipatuhi dengan memenuhi prinsip moral dan juga merupakan satu set tata perilaku yang perlu diikuti dan ditaati serta bertanggungjawab dalam dan akibat tingkah laku seseorang dalam profesion mereka. Okey, etika dalam organisasi. Yang pertama, sektor awam berperanan dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang. Setiap pekerja perlu melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan profesion mereka sendiri. Yang kedua, organisasi awam adalah menyediakan keperluan rakyat bagi mengoptimalkan kebajikan. Bagi sektor awam, keperluan rakyat paling diutamakan dan juga mereka merupakan orang paling terdekat dengan rakyat kerana mereka boleh berinteraksi dengan rakyat, mengetahui masalah mereka dan juga kebajikan yang boleh mereka lakukan. Ketiga, bekerja dengan penuh tanggungjawab dan melaksanakan tugas. Ini merupakan etika bagi orang yang bekerja dalam organisasi awam. Terdapat 12 peringatan penting kepada semua penjawat awam. Antaranya seperti kesabaran. Setiap orang yang bekerja perlu bersabar dalam melakukan kerja dan tugas mereka sendiri. Kerana kesabaran itu penting dan juga dengan kesabaran semua tugas ataupun kerja berjalan dengan lancar. Seterusnya adalah keseronokan bekerja. Kita perlulah ada perasaan seronok bekerja dan ikhlas semasa bekerja. Sekiranya perasaan ini wujud, semua pekerjaan akan berasa senang dan mudah kerana kita ada rakan-rakan sepenjawat awam dan juga merupakan kita boleh berinteraksi dengan orang luar. Yang ketiga merupakan kesederhanaan.
Okey, kehidupan seorang pekerja perlulah sederhana dan tidak menunjuk. Ini akan ramai orang lebih dekat dan berkawan dengan kita. Okey, berikutnya merupakan ketekunan. Dalam setiap pekerjaan, kita perlu tekun dalam melakukan tugas kita. Sekiranya kita tekun dalam melakukan kerja kita, semua tugas yang kita buat akan berjalan dengan lancar dan juga berjaya. Seterusnya ialah kebijaksanaan. Dalam melakukan kerja ataupun berinteraksi, kita perlu ada kebijaksanaan dalam berkata-kata dan juga tidak menyinggungkan perasaan orang lain. Akhir sekali adalah kewajipan dalam melaksanakan tugas. Kita wajib melaksanakan tugas yang diarahkan oleh pihak atasan kerana itu merupakan sebahagian kewajipan kita sebagai pekerja. Okey, dan yang terakhir adalah nilai. Sikap dan amalan bagi organisasi awam ialah mementingkan nilai murni yang membawa kecemerlangan kualiti yang harus meliputi pemikiran serta tindakan sebagai pekerja organisasi awam. Seterusnya, saya Nuzahira binti Rabbani akan menerangkan tentang isu etika yang berlaku di dalam organisasi awam. Isu pertama ialah tentang gejala rasuah. Gejala rasuah merupakan satu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan daripada pihak berkuasa atau syarikat-syarikat selepas memberi wang hadiah atau kerayaan kepada pihak-pihak tersebut. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia juga terdapat 4 jenis kesalahan rasuah, iaitu meminta atau menerima rasuah. Yang kedua ialah menawar atau memberi rasuah. Yang ketiga ialah membuat tuntutan palsu dan yang terakhir ialah menyalahguna jawatan atau kedudukan. Antara isu yang kami dapati adalah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA terdapat lebih 30,000 pendatang tanpa izin di mana akan masuk ke Malaysia dengan begitu mudah dengan mendapat imbuhan. Terdapat juga aktiviti pelacuran di mana pelacur yang masuk ke negara ini memberikan rasuah kepada pegawai agar mereka dibenarkan masuk ke sepadan negara. Dan yang terakhir ialah penipuan Markowski yang berlaku pada baru-baru ini di mana hakikatnya terdapat pihak-pihak kaki tangan awam itu sendiri yang terlibat membantu sindiket tersebut. Isu kedua ialah tentang melakukan perlakuan tidak bermoral dan salah di sisi undang-undang dan agama, di mana terdapat isu seorang guru bahasa Arab didakwa merogol dan melewat anak muridnya, di mana perlakuan sebegini tidak seharusnya dilakukan oleh kaki tangan awam yang seterusnya merupakan seorang warga pendidik. Hal ini akan menjatuhkan imej pendidik di Malaysia. Seseorang yang sepatutnya memberi tunjuk ajar kepada para pelajar di sekolah telah melakukan perkara terkutuk dan menjadi contoh yang tidak baik di dalam kalangan masyarakat. Isu yang ketiga ialah membantu dan menyokong amalan yang salah, di mana terdapat kaki tangan awam yang terlibat di dalam pertubuhan kontroversi yang liberal yang tidak layak untuk berbicara mengenai Islam, khususnya berkaitan akidah dan syariat, iaitu merupakan pertubuhan G25. Mereka ini menganggap murtad iaitu keluar dari Islam merupakan kesalahan atau dosa antara individu dengan Tuhan sahaja, dan kerajaan hendaklah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk murtad dan mempertikai penubuhan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI dan JAKIM dengan menyatakan ia tidak mengikut Perlembagaan Malaysia kerana agama adalah perkara yang berada di bawah kelelaan negeri-negeri. Dan isu yang keempat ialah berkaitan tidak konsisten ataupun lalai, di mana terdapat penjawat awam yang menggunakan media sosial untuk berhibur ketika sedang bertugas atau berada di luar tugas. Dan terdapat pejabat awam yang memakai uniform di jabatan masing-masing dan merakam video yang tidak senonoh, jelek serta berunsur negatif
sebelum dimuat naik ke platform media sosial pribadi seperti TikTok, Instagram, YouTube dan Facebook. Video-video jelek yang tidak sembrono seperti menari, menyanyi serta perkongsian hal-hal pribadi yang dirakam ketika berpakaian uniform menjadikan imej jabatan tersebut turut terbalik menjadi negatif. Dan ia merupakan aktiviti yang tidak sepatutnya dilakukan terutama jika masih dalam waktu bekerja. Malah aktiviti atau tabiat itu juga tidak wajar dilakukan walaupun mereka di luar waktu bekerja kerana boleh menimbulkan persepsi negatif kepada imej perkhidmatan awam itu sendiri. Akhir sekali, iaitu rumusan. Isu etika bukan sahaja berlaku tetapi telah lama berlaku dan ia melibatkan pelbagai pihak dan juga dari segi sosial, ekonomi dan negara. Dari segi etika perundangan, boleh dilihat berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dikubal atau dibuat. Etika perundangan ini merupakan skop paling tertinggi di dalam negara kerana ia membentuk keadilan bagi semua masyarakat dan negara. Yang seterusnya adalah etika organisasi awam. Ialah bahagian paling banyak seperti guru, doktor dan sebagainya yang memberikan perkhidmatan pelanggan dan bekerja sama antara pekerja. Dan juga organisasi awam ini adalah memaksimalkan kebajikan kepada rakyat. Etika perlulah wujud dalam perundangan dan juga organisasi awam bagi menjadikan negara ini lebih aman dan damai dan juga memberikan keadilan kepada semua rakyat. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.